Janjikan kita akan bawa segmen berkaitan keselamatan, kebakaran dan bagaimana untuk mencegahnya menjelang sambutan nanti, sambutan Aidilfitri. Mungkin agak berbeza sedikit pada tahun ini di mana kita tidak akan balik ke kampung halaman. Jadi mungkin rumah tidak akan ditinggalkan untuk tempoh yang panjang. Apapun apabila kita keluar untuk mungkin melawat ke jiran-jiran yang berdekatan dalam radius yang tertentu, kita juga perlu berwaspada jika tidak ada alat-alat yang bersesuaian di rumah untuk membantu mencegah kebakaran itu. Mungkin kebakaran yang dapat dicegah dalam tempoh yang singkat, iaitu 1 hingga 4 minit seperti yang diterangkan tadi, akan menjadi suatu malapetaka yang besar. Jadi sama-sama kita bersama dengan tetamu saya yang merupakan wakil daripada Jabatan Bomba yang telah pun bersedia untuk menjawab beberapa soalan penting ini. Kita bersama dengan Penguasa Kanan Bomba 2, Siti Farizun Naim. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih Terence kerana menjemput saya pada pagi ini di Selamat Pagi Malaysia. Sama-sama. Banyak sebenarnya yang telah pun dikongsikan melalui visual tadi, tetapi untuk mukadimahnya, bolehkah kita berikan sedikit pesanan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia berkaitan dengan sambutan Aidilfitri nanti? Seperti biasa, beberapa tips untuk mereka sempena dengan musim perayaan ini. Baik, terima kasih Terence. Sebelum saya menjawab kepada persoalan Terence tadi berkenaan dengan tips-tips, ada baiknya kalau saya terangkan dahulu apa dia kemungkinannya bahaya-bahaya kebakaran yang boleh wujud di kediaman kita ataupun di dalam rumah. Baik, secara amnya terdapat beberapa bahaya kebakaran yang boleh wujud di dalam rumah, di mana sebagai contoh pendawaian elektrik ataupun kita kata litar pintas, dan juga boleh disebabkan daripada peralatan elektrik, cecair mudah terbakar, dan juga perkakasan dapur seperti kita contoh peralatan memasak dan juga gas yang kita gunakanlah untuk memasak. Dan juga statistik daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menunjukkan bahawa punca utama kebakaran yang berlaku ataupun penyumbang kepada kebakaran kepada kediaman rumah, ada 2 perkara ni memang tidak lari daripada 2 perkara ini, iaitu litar pintas dan juga peralatan dapur seperti yang saya terangkanlah tadi, peralatan memasak dan juga termasuk gas yang digunakan untuk memasak. Dan berbalik kepada soalan Terence tadi berkenaan dengan tips daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, apa yang boleh saya syorkan di sini. Pertama, apabila kalau sempena musim perayaan ini, kita tahulah memang menjadi satu tradisi kepada masyarakat kita untuk kunjung-mengunjung. Tapi manakan musim COVID ini, mungkin kunjung-mengunjung, aktiviti kunjung-mengunjung itu menjadi orang kata hanya kepada jiran terdekat yang radiusnya memang tidak lebih daripada yang seperti yang ditetapkan. Dan untuk itu apa yang saya boleh syorkan, yang pertama, sekiranya meninggalkan rumah, pastikan semua peralatan elektrik, switchnya itu haruslah ditutup. Dan jangan lupa, jangan tutup sahaja, soket tu pun perlu ditanggalkan. Soket pun perlu tanggal. Soket perlu dipakai sebab apa? Sebab kita nak elakkan daripada kalau soket itu tak ditanggalkan, nanti aliran elektrik itu akan terus mengalir. Dan ini boleh menyebabkan kepada kebakaran. Dan yang keduanya, ini memang selalulah orang cakap benda nampak remeh, tapi ia juga merupakan salah satu penyumbang kepada kebakaran di rumah, iaitu sebelum kita keluar rumah, pastikan kita tanggalkan dahulu kepala gas, sebab kita tak tahu mungkin terdapat kebocoran kepada kebocoran di gas, hos gas yang kita gunakan tu. Dan yang seterusnya, di sini saya ingin syorkan dan juga saya ingin sarankan kepada semua penghuni kediaman ataupun rumah supaya mereka memiliki sekurang-kurangnya satu alat pemadam api seperti yang tertera di depan ni lah. Satu alat pemadam api dan juga alat pengesan asap. Okey, apa yang tertera di depan ini adalah alat pemadam api ABC jenis dry powder ataupun kita boleh katakan sebagai serbuk kering. Okey, yang berkeberatan 1 kg, di mana ia sesuai digunakan ataupun ditempatkan di dapur, dan juga jangan lupa di dalam kenderaan pun kita boleh tempatkan alat pemadam api ini. Dan juga fungsi ataupun tata cara yang kita boleh gunakan ni senang saja. Boleh saya ambil? Boleh, silakan. Saya ambil. Okey, tata cara penggunaan apa orang kata alat pemadam api ini senang saja. Kita nampak ada pin di sini dan kita boleh cabut
dan sepatutnya sini ada muncung lah ataupun kita kata nozzle. Okey, kita pegang nozzle tersebut dan kita tekan pemicu alat pemadam api ini. Alright, dan kemudian apabila kita dah tekan dan kita halakanlah kepada punca kebakaran. Dan yang seperti Terence nampak juga, ini adalah alat pengesan asap. Okey, di mana fungsi ini adalah untuk mengesan atau memberi amaran awal terhadap bahaya kebakaran. Okey, ini adalah orang kata pengesan asap yang menggunakan kuasa bateri ataupun self content punya kuasa bateri lah. Okey, dan untuk seterusnya ya, okey, yang ini memang sangat penting. Kita juga saya ingin tambahkan sedikitlah berkenaan dengan alat pemadam api ini. Okey, kita juga ada menjadikan satu program door to door. Kita panggil program door to door, di mana ia adalah hasil kerjasama daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, okey, bersama dengan pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, yang kita namakan sebagai satu rapi ataupun satu rumah satu alat pemadam api. Di mana dalam program tersebut kita jalan daripada satu kediaman ke satu kediaman dan kita beri mereka ilmu pengetahuan atau kita educate mereka berkenaan dengan tata cara penggunaan alat pemadam api dan juga bahaya-bahaya kebakaran yang mungkin boleh wujud di kediaman mereka lah. Dan seterusnya kita berbalik kepada tips tersebut. Seterusnya kita pastikan laluan keluar atau jalan pelepasan tidak terhalang. Ialah seperti yang kita sedia maklum, apabila tiba musim perayaan, pelbagai juadah yang akan dimasak dan kalau masak tu orang cakap bukan dalam kuantiti yang sikit, kuantiti banyak, di mana mereka menggunakan periuk belanga, dan jangan letak periuk belanga tu menghalang laluan jalan keluar. Dan yang seterusnya kita elakkanlah daripada membuat penyambungan atau membebankan litar elektrik. Mana dekat situlah dia nak masak rice cooker, nak masak guna rice cooker, dekat situlah dia pasang kowe, dekat situlah dia pasang orang kata peti ais ataupun fridge, dekat situlah dia nak charge phone. Jangan kat sini. Jadi orang kata dekat situ akan jadi bebanan terhadap tenaga elektrik tersebut. Dan ini sekaligus akan menyebabkanlah kebakaran. Dan yang terakhir, di mana bekas-bekas yang mengandungi cecair mudah terbakar, okey, hendaklah disimpan di tempat yang jauh dan selamat daripada kanak-kanak dan juga punca api tersebut. Jadi ini antara tips-tips yang penting yang perlu kita tahu dan sama-sama kita gunakan untuk membantu mencegah kebakaran di dalam rumah kita. Tapi jika berlaku kebakaran, kita telah pun tahu tentang penggunaan alat pemadam api. Tapi apakah selain daripada itu yang perlu kita lakukan sekiranya berlaku kebakaran di dalam rumah pada hari musim perayaan ini? Mungkin sesuatu yang tidak ingin kita lihat berlaku, tidak mahu kita berlaku, tapi jika ia berlaku, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh penghuni rumah? Baik, terima kasih Terence. Memang satu soalan yang saya rasa sangat bagus. Baik, perkara pertama yang perlu kita lakukan ataupun sebagai satu tindakan, perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah bertenang dan jangan panik. Itu perkara penting yang perlu kita lakukan. Ialah seperti yang kita tahu, sifat manusia ni, kalau berlaku kejadian kecemasan, memang orang kata memang mudah panik, orang cakap kan. Jadi di sini saya nak tekankanlah, apabila berlaku kebakaran di kediaman anda, tolong jangan panik dan bertenang. Dan kemudian buat panggilan kecemasan, iaitu di talian 999. Okey, sekiranya berkesempatan. Dan maksud saya di sini berkesempatan tu sekiranya api tersebut macam boleh dikawal lagi dan rasa tak dapat handle benda tu, terus call 999. Okey, jangan pula ambil video ke ambil gambar dulu kan, baru kita nak call. Biasalah kan sekarang ni, maknanya kita tahu orang sekarang suka viral, di mana TikTokers nak masuk jadi konten YouTube. Dia tak nak telefon dulu, dia ambil gambar. Itu yang penting bagi dia. Tapi jangan
tolong telefon dahulu talian kecemasan 999 untuk kita lakukan tindakan seterusnya. Dan kemudian kalau anda rasa ada keyakinan yang tinggi ataupun confident untuk padamkan kebakaran tersebut, boleh lakukan, tapi hanya kepada kebakaran kecil yang berlaku di peringkat awal sahajalah. Okey, sebagai contoh saya bagi kebakaran dapur. Okay, kebakaran dapur tu kita boleh kawal sendiri, di mana kita boleh padamkan kebakaran tersebut dengan menggunakan sama ada fire extinguisher ataupun fire blanket. Okey. Dan seterusnya, sekiranya terperangkap di dalam bilik, okey, apa tindakan yang perlu anda lakukan? Jangan terus buka pintu. Sebaiknya anda rasa dahulu tahap kepanasan pada pintu dengan menggunakan belakang tangan. Okey. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku di sebalik pintu tersebut. Bagaimana keadaan api, adakah besar, dan ia boleh membahayakanlah keselamatan diri sendiri. Dan seterusnya, jika anda lihat asap telah mula memenuhi ruangan atas, okey, ada baiknya anda cuba untuk keluar dengan cara merangkak. Okey, dengan cara merangkak, di mana seperti yang kita tahu udara bersih itu dan juga oksigen ada di bawah. Jangan, sebab punca kematian selalunya disebabkan oleh orang kata asap, di keracunan asap ataupun lemas, tak dapat bernafas. So apa yang perlu lakukan, merangkak dan juga cari jalan keluar. Dan akhir sekali saya ingin tekankan di sini, sekiranya pakaian anda terbakar, mana tahu tengah-tengah merangkak itu terbakar pula kan, apa yang anda boleh lakukan, berhenti, guling, rebahkan badan anda dan juga berguling ke kiri dan ke kanan sehingga pakaian tersebut, api di pakaian tersebut padam. Jadi ini adalah sesuatu yang penting. Jangan pula kita nak viralkan kebakaran dalam rumah sendiri. Kalau dah sampai ke tahap itu, rasa kita ada pandemik penyalahgunaan media sosial lah. Sebab itu memang sesuatu yang dah logik, perlu kita fikirkan untuk menyelamatkan diri. Namun sebelum kita berhenti berbincang berkaitan dengan kebakaran, ingin saya ucapkan juga bagi pihak Selamat Pagi Malaysia kepada semua petugas bomba dan keselamatan, selamat menyambut Hari Anggota Bomba Sedunia yang sebenarnya berlangsung pada hari ini. Betul, betul. Jadi terima kasih kerana sentiasa membantu untuk menjaga keselamatan kita bersama. Mungkin sedikit ucapan kepada para petugas di luar sana. Okey, baik. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Anggota Bomba Sedunia pada tahun 2021 ini kepada seluruh anggota bomba di seluruh Malaysia, kerana seperti kita tahu pada hari ini 4 Mei 2021 kita menyambut sambutan Hari Anggota Bomba ini adalah pada Saban tahun. Okey, apa yang di sini saya ingin katakan di sini sesungguhnya pengorbanan anda itu memang tiada galang gantinya. Dan berkhidmatlah dengan penuh amanah dan dedikasi, kerana anda adalah tunjang negara. Walaupun di dalam orang kata pengamalan norma baharu, cabaran baharu, namun tekad untuk meneruskan ataupun memberi yang terbaik, di situ kita terus berikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Dan kepada masyarakat di luar sana, kami tidak meminta banyak, cukup sekadar menghargai segala penat lelah dan juga keringat yang telah kami curahkan demi menjaga keselamatan anda, kerana sesungguhnya bomba itu adalah tonggak penyelamatan negara. Terima kasih diucapkan kepada penguasa kanan Bomba 2 Farizon kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan kita